Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Rabiul Awal 19 Ogos. Saya Adi Akmal Syahram. Tragedi Black Maria Immigration, tindakan tegas jika cuai. Selewing College CFO IPTS didakwa pecah amanah 6.5 juta ringgit. Jabatan Imigresen JIM akan menjalankan siasatan dalaman terhadap aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP dan keselamatan berkaitan operasi kenderaan jabatan susulan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shaaban memandang serius kejadian itu dan akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan hasil siasatan pihak berkuasa serta siasatan dalaman jabatan. Beliau berkata JIM akan memberikan kerjasama penuh kepada siasatan polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya turut mengarahkan siasatan segera dijalankan dan jika terdapat kecuaian atau pelanggaran undang-undang, tindakan sewajarnya mesti diambil. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi tadi, 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Isuzu Black Maria JIM di persimpangan lampu isyarat Maju Junction, Jalan Sultan Ismail. Lori tanpa muatan itu dipercayai dalam perjalanan dari Pejabat Imigresen Kuala Lumpur menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin sebelum bertembung dengan sebuah kereta Proton Saga. Kereta berkenaan tidak sempat mengelak sekaligus menyebabkan lori hilang kawalan dan terbabas sebelum melanggar 4 pejalan kaki serta sebuah kereta Innoco Matrix. 3 pejalan kaki iaitu lelaki berusia 53 tahun dan 2 anak perempuannya masing-masing berumur 25 dan 12 tahun maut di tempat kejadian, manakala isteri mangsa berusia 55 tahun cedera. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ICP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata kesemua mangsa menetap di Kampar Perak dan dipercayai sedang bercuti di ibu negara. Isteri kepada mangsa lelaki yang maut dalam kejadian itu kritikal dan dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila Sementara itu, pemandu lori serta pemandu sebuah kereta Proton Saga yang terbabit dalam kemalangan maut awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata permohonan reman terhadap kedua-dua lelaki akan dibuat hari ini selain meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV. Polis juga sedang berusaha mendapatkan rakaman daripada pelbagai sudut bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai insiden terbabit. Sementara itu, berdasarkan siasatan dan pengamatan rakaman CCTV semasa kejadian, keluarga itu berada di kawasan selamat untuk melintas jalan sebelum dirempuh. 4 sekeluarga itu katanya sedang berada di pembahagi jalan lampu isyarat Jalan Sultan Ismail dari arah Medan Tuanku berhadapan dengan Maju Junction menuju ke arah Jalan Chowkit. Pada masa sama, lori JIM yang datang dari arah bangunan Wisma FGV Jalan Sultan Ismail dengan menyalakan lampu beacon secara tiba-tiba memasuki Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR ketika lampu isyarat masih merah sebelum dilanggar sebuah kereta Proton Saga yang datang dari arah Chowkit menuju ke arah Maju Junction.
Belum reda kesedihan atas pemergian adiknya 3 bulan lalu, adik ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 anggota keluarganya. Muhammad Nazri Rozali berkata Allahyarham abang iparnya bersama isteri dan 2 anak sepatutnya pulang ke Kampar pagi tadi selepas menziarahi ibunya di Semenyih, Selangor. Namun tragedi memilukan itu menimpa mereka ketika bersiar-siar di ibu negara. Dia menerima berita berhubung tragedi itu sekitar jam 7 pagi dan video yang tular di media sosial amat meruntun hatinya. Lebih menyenyat hati, adiknya Nurhayati Razali yang turut terbabit dalam nahas itu cedera parah dan dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Sedih lah pasal adik tu, anak saudara, adik ibu. Pasal baru lagi dia hilangkan adik saya seorang. Baru bulan 8 tu, bulan 5 tu, adik saya seorang meninggal, sakit. Ini udahlah anak saudara, lepas tu adik ipar. Lepas tu adik saya pun yang perempuan ni pun tak tahulah, tengok dia patah, banyak patah. Kaki, tangan semua patah adik saya tu. Tapi sekarang ni dah boleh dah sedar lah dia. Dia dah beritahu lah, yang dia beritahu pada dia anak tak ada dah, suami pun dah tak ada. Bertambah sayu apabila mengenangkan arwah Siti Nur Sazlin, 25 tahun, bakal berkahwin Disember tahun depan dan adiknya Siti Darwishah Auni pula masih berusia 12 tahun. Ketiga-tiga jenazah akan dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu, Kampar selepas Isyak dan disemadikan bersebelahan kubur anak ketiga arwah yang meninggal dunia semasa kecil. Terdahulu bedah siasat di Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur selesai kira-kira jam 5 petang sebelum dibawa pulang ke Kampar. Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah institusi pengajian tinggi swasta didakwa melakukan pecah amanah membabitkan wang berjumlah 6.55 juta ringgit milik syarikat. Tertuduh Noraini Arifin, 55 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah Session Seremban, wang itu sepatutnya digunakan bagi tujuan pembayaran duty ad valorem kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Namun, ia telah disalahgunakan bagi tujuan lain. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara September 2025 dan April 2026 di Pejabat Institusi Pengajian Tinggi Swasta di Bandar Enstek Nilai. Timbalan Pendakwa Raya Syairah Akilah Halil menawarkan jaminan RM100,000 dengan 2 penjamin warga negara Malaysia serta beberapa syarat tambahan. Bagaimanapun, Peguam Bela Kelvin Ong memohon mahkamah menetapkan jumlah jaminan lebih rendah sebanyak RM50,000. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM80,000 dengan 2 penjamin warga negara Malaysia beserta syarat tambahan. Kes disebut semula 21 September depan. 10 pekerja pembersihan negara yang menerima anugerah tahun ini bakal dicalonkan sebagai penerima pingat kebaktian daripada Istana Negeri masing-masing. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming menyifatkan pengiktirafan itu satu penghargaan buat pekerja pembersihan yang saban hari memastikan kebersihan dan keselesaan rakyat terpelihara. Amalan ini yang memberikan penghormatan dan penghormatan kepada wira-wira pembersihan negara telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang hampir 10 tahun. Dan bagi saya sudah tiba masanya wira-wira pembersihan negara kita di negeri-negeri lain turut diberikan pengiktirafan dan juga penghormatan sewajarnya. Ketika ini, sektor pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam disokong 26,889 warga kerja di bawah syarikat-syarikat konsesi, di mana sebahagian daripada mereka telah berkhidmat lebih 2 dekad. Antaranya Sulaiman Tam yang sudah 29 tahun berkhidmat bersama Alam Flora di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya pun tak sangka lah kan. Perasaan tu teruja lah. Selama 29 tahun saya berkhidmat pihak Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, Esa Berikop, Alam Flora,
telah memberi kepercayaan kepada saya selama 29 tahun ni. Saya rasa begitu teruja lah. Sulaiman yang menyara keluarga dari pekerjaan ini turut mengakui bahawa tugas tersebut bukan mudah, namun sokongan keluarga menjadi kekuatan untuk terus berkhidmat. Bagi Kavita Munian pula, 12 tahun berkhidmat bersama SWM Environment menjadi saksi pengorbanannya sebagai seorang ibu. Pelajaran tu sangat penting. Saya tak dapat belajar, lepas tu saya ada banyak masalah saya terhadap. Saya tak mau anak-anak saya jadi macam tu. Saya mau bagi saya punya anak semua belajar, saya semangat kerja. Kerja walaupun kerja susah, saya tak fikir itu susah. Saya ingat saya punya anak juga. Makasih dia orang belajar. Dengan usaha, kegigihan dan kasih sayangnya, keempat-empat anaknya kini mempunyai kerjaya masing-masing, termasuk sebagai jururawat, pramugari, guru dan juruterbang. Sementara itu, Azian Zuraidah Muhammad Nawar membuktikan profesion ini tidak mengenal jantina. Sebagai pemandu jentera kompakter di alam flora, wanita ini sudah 11 tahun membuktikan keupayaannya mengendalikan jentera berat. Kita sebagai wanita ni jangan tunjuk yang kita lemah. Kita mencuba untuk apa orang kata nak menaikkan lagi untuk wanita, yang wanita boleh membawa jentera berat. Selain itu, usaha membudayakan kebersihan awam turut diperhebat menerusi pesanan khidmat masyarakat PKM. Ia mengangkat mesej bahawa tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya terletak di bahu pekerja pembersihan, sebaliknya seluruh rakyat Malaysia. Inilah cerita kami. Nur 26 warnai Istana Budaya sempena Maulidur Rasul. Pentas berprestij Istana Budaya bakal menjadi saksi wacana dakwah menerusi nuansa urban rohani Nur 26 Hijrah Malam Cinta Rasul. Gabungan elemen selawat, seni persembahan serta muzik kontemporari Islam dijangka mampu menyemarakkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW khususnya dalam kalangan golongan muda. Nur 26 menjadi bukti kolaborasi strategik antara Istana Budaya dan TV Al-Hijrah sempena sambutan Maulidur Rasul. Pengerusi TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadirun menyifatkan gabungan dua entiti ini satu anjakan penting dalam mengangkat hiburan berteraskan Islam yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya rasakan sebagai satu usaha yang penting untuk dakwah diperluaskan. Dalam masa yang sama, pihak Istana Budaya membuka ruang kepada TV Al-Hijrah untuk sama-sama mengimarahkan Istana Budaya dalam bentuk hiburan yang sederhana, berteraskan Islam dan juga mengangkat individu-individu yang terlibat dalam dakwah. Nur 26 bakal disajikan secara langsung di platform TV Al-Hijrah dan Radio Ikim FM pada 25 Ogos ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Istana Budaya Johan Kraft menyifatkan persembahan kerohanian ini satu kepelbagaian genre serta keunikan baharu sejak 27 tahun penubuhan Istana Budaya. Yang penting sekali apa yang kita nak laksanakan di pihak Istana Budaya, kita mahu mempelbagaikan genre persembahan. Di mana Istana Budaya ini sepanjang 27 tahun penubuhannya memang pelbagai genre yang datang untuk melaksanakan persembahan. Dan bila TV Al-Hijrah datang kepada kami dan kita pun ada program yang kami plan untuk kerohanian ini, ia adalah titik pertemuan yang hampir sempurna. Berlangsung di Lambang Sari dan Laman Beringin, Nur 26 turut menyediakan pengisian menarik seperti pencarian Urban Muazzin, podcast tausiah dan ibrah, refleksi Quran dari mata turun ke hati serta satu hati, satu saf. Kambing akikah RM1 seekor. Hadiah istimewa itu bakal diberikan Osman Goat Farm kepada bayi yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Tahun ini syarikat itu menyasarkan lebih 200 ekor kambing pelbagai bakar dan diperluas kepada bayi yang dilahirkan di hospital kerajaan dan swasta di seluruh Malaysia dan Singapura.
Program ini telah diperkenalkan sejak 2011 dan ia telah memasuki 15 tahun pelaksanaannya. Pengarah urusannya Osman Chaya Kuti berkata, setiap bayi yang layak turut menerima caruman pembukaan akaun tabung haji sebanyak RM50. Dan jika bayi kembar dapat 2 ekor lah. Tapi kita kenakan RM1 ni daripada dulu sampai sekarang ni tujuan untuk akikah ni RM1 tu akad jual beli. Jadi RM1 tu harus bayar lah. Kita jual dengan RM1 ni bukan untuk promosi ke iklan ke tidak. Semata-mata ni untuk meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kita tumpang gembira atas kelahiran bayi-bayi ini pada hari yang baik, hari yang mulia tu. Ini semata-matanya. Tambah beliau, pemohon hanya perlu mengemukakan bukti kelahiran sama ada sijil pengesahan kelahiran daripada hospital atau sijil kelahiran bayi. Pendaftaran boleh dibuat melalui imbasan kod QR yang dikongsi di media sosial Osman Goat Farm sekurang-kurangnya 5 Oktober ini. Sementara itu, majlis akikah beramai-ramai pula dijadualkan berlangsung pada 10 Oktober. Perpaduan, pengorbanan serta usaha gigih seluruh rakyat antara kunci serta nadi utama dalam mencipta kejayaan serta kesejahteraan yang dinikmati Malaysia ketika ini. Dengan kepantasan teknologi yang merentas zaman, tanggungjawab untuk memelihara perpaduan menjadi semakin besar dan kemodenan yang dikecapi Malaysia ketika ini tidak wajar memudarkan asas perpaduan yang dibina sejak sekian lama. Berucap pada Majlis Pelancaran Semarak Jiwa Merdeka Alliance KPKT 2026, Menterinya Nga Korming berkata Malaysia pada dasarnya dibina atas kepelbagaian sosio-budaya dan ia secara tidak langsung menjadi kekuatan sebagai negara berdaya. Jika sesuatu instrumen itu, sama ada trumpet, trombon dan lain-lain, dia dimainkan paling kuat, sebenarnya dia tidak mampu untuk memberikan irama yang merdu. Dan juga dia hanya menjadi bunyi dan suara yang sumbang. Tetapi apabila semua instrumen muzik ini dimainkan pada irama yang senada sehati sejiwa, ia mampu akan menghasilkan satu simfoni orkestra yang cukup harmoni, merdu dengan alunan irama yang senada. Sama seperti kita, rakyat Malaysia melihat perbezaan antara kita sebagai satu keistimewaan yang secara bersama. Tambah beliau, menjelang ulang tahun kemerdekaan negara yang hampir mencecah 7 dekad, tahap kematangan yang lebih tinggi amat dituntut daripada seluruh lapisan masyarakat untuk membina tanah air yang inklusif bagi semua kaum dan wilayah. Penjawat awam dan barisan hadapan turut diingatkan agar sentiasa memastikan setiap jasa dan kerja keras dapat dirasai serta dilihat secara nyata oleh rakyat di luar sana, sekaligus memastikan prestasi kerja yang cemerlang sentiasa mengatasi sebarang bentuk persepsi semata-mata. Pelancaran Semarak Jiwa Merdeka di Putrajaya siang tadi turut dihadiri warga kerja KPKT serta anak-anak taska bagi menyuntik semangat patriotik dari usia kecil. Pulau Flores bergegar lagi. Perang di semenanjung Gaza bukan sahaja meragut nyawa manusia, malah turut memusnahkan lebih 95% sektor penternakan lebah. Ibarat nasib penduduk yang merempak di jalanan, serangga yang menjadi sumber pendapatan penduduk turut terjejas sehingga penternak terpaksa memindahkan sarang ke atas bumbung rumah. Akibat serangan tentera Israel, penternak lebah Ibrahim Ad-Dabba kehilangan kira-kira 400 sarang lebah di timur bandar Gaza. Situasi itu menjejaskan mata pencarian mereka kerana sebelum perang lebih 1,000 keluarga bergantung hidup kepada sektor tersebut. اجت الحرب القطاع هذا دمر باكثر من 95% لانه هذا القطاع موجود، النحالين كلهم كانوا بالقرب من المناطق الحدوديه، لانه النحل بده مناطق زراعيه والمناطق الزراعيه كلها مناطق حدوديه. فبعد الحرب هذا القطاع دمر باكثر من 95%. Usaha itu menjadi sukar apabila kawasan penternakan dan pertanian asal berada di dalam zon garisan kuning yang dilarang masuk.
Malah bekalan asas dan peralatan penternakan juga tidak dibenarkan masuk meskipun rayuan demi rayuan sudah disuarakan kepada badan antarabangsa termasuk Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, Kementerian Pertanian dan Palang Merah. Namun sepi. Enggan menyerah kalah, Ibrahim kini memulakan semula usaha penternakan di atas bumbung bangunan detail Al-Hawa meskipun dibayangi ancaman keselamatan. صار عندي اليوم أكثر من 35 خلية نحل. حسيت في أمل بعد ما أنا شفت النحل تعايش وتأقلم والأمور صارت تروح وتيجي النحل تسرح وباستقرار. فإن شاء الله الأمل قادم والخير قادم ونأمل إنه إحنا نعيش بسلام وبأمان زي بقية الدول. Pun begitu, walaupun Ibrahim hanya mampu mengumpul sekitar 35 sarang lebah di atas bumbung bangunan usang, dia tekad meneruskan usaha itu dengan harapan sinar keamanan dan kehidupan stabil akan kembali di Gaza. Selat Hormuz tidak akan dibuka semula. Tegas Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf, pendirian itu akan kekal selagi Amerika Syarikat AS tidak menarik balik sekatan minyak dan menghentikan ancaman serta operasi ketenteraan. Ghalibaf yang juga bertindak sebagai Ketua Pasukan Perunding Iran dalam rundingan bersama AS berkata laluan utama ekspor minyak dunia itu kekal ditutup sehingga Washington mematuhi semua syarat di bawah memorandum persefahaman. Tehran turut mengancam akan menggunakan kekuatan diplomatik dan ketenteraan bagi memastikan Washington menanggung kesan tindakan mereka. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pula menafikan sebarang rundingan sedang dijalankan atau dijadualkan dengan Iran. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan sekatan laut oleh Washington masih berkuat kuasa dan Selat Hormuz kekal dibuka di bawah kawalan perairan mereka. Iran dan AS menandatangani memorandum persefahaman berkenaan pada Jun lalu menerusi perantara Pakistan dan Qatar. Namun, rundingan kini terhenti berikutan perselisihan faham mengenai pelaksanaan memorandum tersebut. Pulau Flores, Indonesia sekali lagi digegarkan dengan gempa bumi baharu berukuran 5.2 magnitude sekitar jam 10.13 pagi tadi waktu tempatan. Gegaran luar pesisir itu memburukkan lagi krisis di Nusa Tenggara Timur dengan angka korban meningkat kepada 70 orang manakala lebih 11,000 rumah rosak. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan pusat gempa baharu berada pada kedalaman 10 km di Laut Flores, 54 km barat Laut Hindi. Gegaran kuat turut dirasai penduduk daerah Nagekio, namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Kejadian baharu ini menambah kebimbangan warga Flores yang masih trauma dengan gempa besar berukuran 7.7 magnitude Sabtu lalu. Setakat ini BMKG merekodkan lebih 2,100 gegaran susulan termasuk 24 gegaran melebihi magnitude 5.0. Penduduk sekitarnya dinasihatkan kekal berwaspada kerana gelombang gempa dilihat masih aktif di wilayah tersebut. Baik, sekian untuk malam ini. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan siaran langsung analisis jam 9 malam ini dengan topik anjing liar, siapa sebenarnya mangsa? Baik, 9 malam ini analisis. Saya Adek Masyarum dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum dan selamat malam.